أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya ingatkan niat i'tikaf dan niat kerana Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis ilmu. Sebelum ini, pada pertemuan yang sebelum ini, kita menerusi kitab ini, kitab yang dikenali dengan kitab Matan Abi Suja' yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Suja'. Kita sudah masuk membahaskan tentang rukun wudu. Kita telah membahaskan dua daripada rukun wudu, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung tentang rukun wudu yang kita bicarakan sebelum ini. Kalau sebelum ini kita telah sebut tentang niat dan membasuh wajah, dan pada malam ini kita sambung yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun yang ketiga bagi wudu ini iaitu membasuh kedua-dua tangan sampai ke siku, jika dia ada siku. Jadi rukun yang ketiga ini bagi rukun-rukun wudu ialah membasuh kedua-dua tangan. Yang fardunya sekali, dan kita sebutnya fardulah. Yang menjadi wajibnya sekali basuh. Adapun basuhan yang kedua itu sunat, dan begitu juga basuhan yang ketiga itu sunat. Yang kita sebut di sini membasuh kedua-dua tangan sampai ke siku, maknanya merangkumi anmulah ru'usul asabi', yakni kepala bagi setiap jari ini mesti sampai air padanya. Oleh kerana itu merangkumi dalam membasuh kuku ini, membasuh tangan ini, termasuk juga membasuh kuku. Kuku masuk di dalam membasuh tangan. Dan pergelangan tangan, ini pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Setelah pergelangan tangan ini dipanggil sa'id. Dalam bahasa Arab disebut sa'id. Kenapa disebut sa'id? Kerana pada dalam lengan bawah ni dia ada dua tulang. So sa'id tu rujuk kepada dua tulang yang ada dalam lengan bawah kita ni. Dan yang atas ni tak masuk dalam wudu, itu namanya adud, itu lengan atas. Yang bercantum di antara lengan atas dan lengan bawah ni namanya mirfaq. Mirfaq kita panggil siku kan. Siku ni tempat pertemuan dua tulang sa'id, dua tulang lengan bawah dengan satu tulang lengan atas. Maka dipanggil siku lah, senang cerita. Yang ni wajib basuh juga. Kerana apa? Kerana apabila ulama bahaskan ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua-dua tangan hingga sampai ke siku, siku tu masuk ke tidak? Maka ulama Syafi'i kata siku masuk. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi buat wudu, Nabi basuh lengan bawah termasuk juga siku. Ini perbuatan Rasulullah menunjukkan bahawa
perkataan basuh kedua-dua tangan sampai ke siku, siku masuk juga. Kerana orang Arab dia ada perbahasan tentang perkataan ini. Misal contoh perkataan akaltu samaka ila ra'siha. Saya makan ikan sampai ke kepala. Maka kepala tu makan ke tidak? Ikan tu kan, kepala ikan. Berdasarkan kata-kata tadi, kepala tu makan ke tak? Jadi ulama Syafi'i kata, bila kata macam tu maknanya kepala ikan pun makan jugalah. Sekali lah tu. Masuk sekali. Adapun mazhab Malik dia kata tak masuk. Maka di sisi dia kalau tak basuh ini siku ni sah di sisi mazhab mereka. Cuma mazhab Syafi'i ada hujah juga. Mereka kata Nabi bila buat bila basuh tangan Nabi basuh siku. Maka ini menunjukkan bahawa bila kata basuh kedua tangan sampai ke siku maknanya siku masuk. Siku masuk. Kerana Nabi sendiri bila dia buat maka Nabi basuh sekali dengan siku. Gitu. Baik. Dalam basuh tangan ini sampai ke siku di sini wajib kita basuh sekali dengan siku kalau dia ada siku lah. In case kalau dia tak ada siku, misal contoh tak ada siku dia, macam mana dia nak basuh tangan? Basuh tangan juga, so dia kena tengok orang yang saiz macam dia ni, orang yang saiz macam dia, siku orang tu dia sampai takat mana. So bila dia gitak tangan dia dengan tangan kawan tu, maka bila dia ambil wuduk nanti, bagi orang tak ada siku. Ini jika ada lah macam tu. Ulama-ulama ni dia bahas sehingga ada penyelesaian. Bagi kes-kes terpencil macam tu pun hingga tak ada siku kan. Maka dibahaskan juga. Yang orang hari ni panggil fiqh iftiradi tu. Tapi yang ni andaikan berlaku macam ni, ada kes-kes terpencil macam tu, maka orang ni dia akan tengok orang yang saiz macam dia, maka siku dia kat mana, maka dia basuh lengan dia ni hingga sampai ke takat seperti orang tersebut yang saiz dia seperti dia. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Dan apabila kita sebut tentang basuh kedua-dua tangan ini, dia masuk sekali basuh bulu yang tumbuh pada lengan. Jadi kawasan yang kita sebut tadi, kalau ada bulu, misalnya contoh penuh pada lengan ini bulu, di sini wajib basuh zahir dan juga batin. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam perbahasan basuh muka, kita telah memberi detail tentang basuh janggut dan jambang. Jambang ni yang tumbuh pada rahang. Ini jambang. Kalau ada pada sini, saya tak ada lah. Jelas tak ada. Janggut ada tapi nipis. Jadi kalau nipis ni yang tumbuh pada dagu. Jadi kalau sekiranya jambang dia nipis, janggut dia nipis, ketika basuh muka tu wajib basuh zahir dan batin, bulu dia dan juga kulit dia tu. Kan? Kita dah sebut sebelum ini ya, tuan-tuan. Kemudian kalau sekiranya dia ada janggut yang tebal, maka wajib dia basuh zahir tanpa dia sampaikan air pada kawasan batin. Maknanya cukup dia basuh yang zahir tanpa batin pada bahagian kulit dia yang belah dalam janggut. So, dan kita dah sebut sebelum ini bagaimana nak evaluate, nak nilai tebal dan nipis itu. Misal contoh fuqaha dia beri contoh, kalau kamu bercakap dengan seseorang yang jarak bercakap lah, berkomunikasi dengan dia dengan jarak bercakap, bukan kata dia duduk hujung kampung tu kan, kita bercakap dengan orang jarak macam mana. So bila kita tengok dia, nampak warna kulit dia tu daripada celah-celah bulu janggut dia ataupun jambang, maknanya janggut dia nipis. Maknanya janggut dia nipis, maknanya jambang dia nipis. So kalau nipis dia basuh zahir dan juga batin, dan kalau tebal dia basuh zahir tanpa dia basuh yang batin. Ini pada
wajah. Tidak macam ini pada bulu yang tumbuh pada lengan. Bila kita membahaskan tentang basuh pada tangan, basuh ambil wuduk pada tangan, di sini kalau bulu tebal ataupun bulu nipis di lengan ini tumbuh bulu yang tebal misalnya contoh, so dia tetap wajib basuh zahir dan juga batin, dan itu tak rumit sebenarnya, sangat very simple dan sangat senang. Jangan kata ini difficult, tak ada difficultnya. Air dia senang sampai kepada kawasan tangan. So kena basuh secara zahir dan juga batin. Kena basuh zahir dan juga batin. Di sini bila kita sebut tentang membasuh kedua-dua tangan ini, ulama kita dia merangkumkan dalam sudut basuhan ini, pastikan beberapa perkara mesti sampai air ketika basuh kedua-dua tangan sampai ke siku. Apa dia? Pertama, bulu sama ada tebal ataupun tidak, dan kita telah sebut tentangnya. Yang kedua, sil'ah. Sil'ah ini misal contoh tumbuh, misal contoh tumbuh satu biji, misal contoh biji itu mesti sampaikan air. Satu daging tumbuh misal contoh pada tangan dia, maka daging yang tumbuh pada tangan dia itu wajib dia sampaikan air. Ataupun jari satu lagi, jari ada 5 kan, tumbuh satu lagi, lekok tubik sini satu lagi, walaupun tanpa tulang, lembek tanpa tulang, maka wajib dia sampaikan air keseluruhan jari yang ke-6 itu. Dia kena basuh tu. Dia kena basuh tersebut. Di sini kalau sekiranya dia ada syukuk ni rekahan pada bahagian dipanggil sebagai rohah. Rohah ni dipanggil perut jari ni. 1 2 3 4 5 ni perut jari ni. Ni. Yang ni kawasan bulat ni dia panggil rohah. Ada tak nama bahasa Melayu? Tak ada. Ala kulli hal, kita tahulah yang ni dia panggil kawasan rohah. Ini kawasan ni ada nama dalam bahasa Arab dia. Kawasan ini telapak tangan ni dia sekali dengan perut jari. Perut jari itu dikecualikan, tak masuk. So selain daripada perut jari itu dipanggil apa? Rohah. Rohah ni kadang-kadang kalau orang tu dia kerja kuat, misalnya contoh dia kerja buruh, angkat barang, atau dia ada penyakit lah pada tangan dia, ada rekahan-rekahan pada kulit dia ni kan, telapak tangan dia ni. Jadi wajib dia sampaikan air di dalam rekahan itu, wajib. Kalau dia tak buat macam itu, tak sah daripadanya wudu. Tak sah daripadanya wudu. Ayah kita jadi petani kan, dia ataupun dia buat rumah, kadang-kadang benda tu ada lah. Kadang orang tu duduk rumah je, tapi ada rekahan pada tanah, memang dia tangan dia sakit, tak sihat misalnya tu. Wajib dia sampaikan air pada rekahan yang ada pada telapak tangan dia. Yang ni kita panggil rohah, pada kawasan rohah ni. Wajib dia sampaikan air padanya. Kalau sekiranya ada qishr, qishr ni kita panggil apa? Biasa kalau orang tu dia cedera kan, terkoyak kulit dia. Jadi kawasan terkoyak kulit ni dia akan jadi kuping. Apa panggil kuping? Kuping. Kuping ni tak perlu kita kopek dia. Orang Kelantan kata jangan soyok. Sakit tu. Untuk kita basuh tempat ini kan dia jadi mula dia nak berkuping itu kan. Bila dia nak berwuduk, in case dia boleh, bila kuping dia kering, dia akan sampaikan air di atasnya. Jangan dia kopek, untuk kopek maknanya dia koyak tu untuk dia basuh tempat tersebut. Tak wajib dia kopek tersebut, dia koyak tersebut. Tak. Dia sapu di atasnya. Ini in case dia boleh sampaikan air di atasnya, akan datang isu sakit yang dia tak boleh sampaikan air padanya. Ini kes kita sebut orang yang dia boleh sampaikan air di atas tempat tersebut. Dalam hal ini, bila kita sebut membasuh kedua-dua tangan ini, dia masuk al-azafir. Al-azafir ni kuku. Kuku ni kita kena basuh. Di sini kes bila kuku kita panjang dan di bawahnya ada kotoran, dan kotoran yang ada di bawah ialah daki.
daki. Kata fuqaha, kalau sekiranya kotoran yang ada di bawah itu daki atau seumpamanya, di sini ada detail hukum. Kerana apa? Kerana daki tadi, kotoran tadi yang berada di celah kuku, dia menghalang air daripada sampai ke tempat yang sepatutnya sampai ketika wuduk. Oleh kerana itu, kalau sekiranya daki itu, kalaulah kiranya kotoran itu dari daki, ya dari peluh tu daki lah, maka dimaafkan. Tapi kalaulah kotoran itu bukan daripada daki, maka tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Ini perbahasan yang disebut oleh ulama kita tentang isu ini. Satu lagi, masuk dalam masalah ini kalau masuk selumbar. Ada selumbar tuan-tuan? Kadang, yalah, ni kan meja, macam meja ni meja kayu. Kadang meja kayu yang lama tu dia ada serpihan. Sini kita jalan tepi dia, kita tersentuh ke, kan, bucu-bucu dia ni. Jadi kayu tu, duri tu dia masuk dalam kulit kita ni kan. Di sini kalau terbenam seluruh duri tu, dia terbenam seluruhnya, maka tak wajib kita korek keluarkan dia. Kalau kita basuh macam tu di atas dia, kita boleh solat dan sah. Tapi kalau sekiranya separuh badan duri itu di luar dan sebahagiannya di dalam, wajib dia keluarkan untuk basuh tempat yang ada, tempat di situ. Wajib dia keluarkan. Ini perbahasan ulama kita tentang isu yang terpencil seperti ini apabila dia melibatkan wuduk pada bahagian kedua-dua tangan sampai ke siku. Ini selesai tentang isu ini. Kita akan pergi ke rukun yang keempat. Rukun yang keempat kata pengarang kitab, iaitulah mashu ba'dhir ra'si. Itu dia masuk dalam bab tayamum. Nanti kita akan sebut. Dia panggil jabirah. Nantilah kita akan sebut. Dia jadi panjang pula kalau kita sebut jabirah tu. Orang yang dia tak boleh wuduk, dia ada something yang halang dia. Misalnya contoh dia guna plaster, dia ada balut, lebih besar balutan lah. So dia ada bab khusus tu, yang mana air tak boleh nak disampaikan disebabkan benda ni. Yang kita sakit, dia masuk dalam bab tayamum. Ini kita akan cerita tentang tayamum. Kita cerita tentang wuduk. Selagi dia boleh wuduk. Ni semua isu yang kita bahas ni selagi dia boleh wuduk. Baik. Mashu ba'dhir ra's, yakni kita sampai dah habis yang fardu basuh kedua tangan, sekarang sampai giliran sapu sebahagian kepala. Kenapa sebelum ini kita sebut basuh, tiba-tiba sampai kat kepala kata sapu? Di sini fuqaha bezakan. Al-Quran pun sebut wamsahu biru'usikum. Hendaklah kamu sapu kepala-kepala kamu. Sapu, kita ada lembapan pada tangan kita, kita sampaikan kepada kepala, itu sapu. Adapun basuh mesti berlaku pengaliran air. Mesti berlaku pengaliran air. Dari sudut basuh kepala ni, dia tidak disyaratkan kena basuh. Tak. Cukup dengan sapu. Yang fardunya ialah sapu. Sapu yang ni sapu air lah. Lembapan yang ada pada telapak tangan kita tadi, yang kita letakkan pada air paik tu kan. So tangan kita ni lembab. Bila kita letak di sini, dia tak berlaku pengaliran air. Itu yang kita panggil sapu tu. So sapu ni kata ulama ba'dhur ra'si, sebahagian kepala, bukan semua kepala. Sebahagian kepala. Kalau kita sapu semua kepala, itu sunat lah. Sunat. Kita sedang bicara yang fardu. Nanti kita akan masuk bab yang sunat tu. Bila yang kita nak sapu kepala ni, kalau bagi mereka yang, ataupun dia sapu sebahagian rambut, bagi mereka yang ada rambut, jadi membasuh kepala ataupun sebahagian daripada kepala, atau dan ia sebanyak sekali. Yang fardu tu sekali, yang kedua tu sunat, yang ketiga tu sunat. Dan
bila kita sebut membasuh sebahagian kepala ni, kata fuqaha, walaupun kita mengenakan air, maknanya kita sapu air itu pada sehelai rambut sekalipun sah, dengan syarat rambut yang kamu sampaikan air dengan cara sapu tadi ialah rambut yang tumbuh pada kawasan kepala. Di sini kita nak kena tahu mana kawasan kepala. Setelah kita dah sebut sebelum ini, wajah dia bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dari sudut menegak, lebarnya daripada anak telinga ke anak telinga. Ini wajah. So bahagian kepala yang mana tu wajah. Okey, selesai. Kepala dia bermula daripada tempat tumbuh rambut ni, gigi rambut orang dulu kata, sehingga ke nuqratul qafa. Gapo dia dalam bahasa kita? Carilah tuan-tuan. Kalau kita letak di sini kan, contohlah, tuan-tuan tengok saya ni, kita tak tangan atas umbun-umbun kita ni kan, kita buat turun kat belakang, kita akan sampai ke satu kawasan ada lurah. Perasan tak? Belakang ni dia ada lurah. Lurah tu dia panggil nuqratul qafa, pengakhiran limit bagi kepala. Walaupun setelah itu ada lagi rambut-rambut kita. Yang ni kalau kita sapu, kadang-kadang orang ni dia letak krim. Nak pergi kerja, letak krim, dah cantik rambut, tak nak usik pada rambut depan ni, dia pergi basuh kepala dia basuh sini. Ada sayang dia nak basuh kat sini kan. Jadi tak sah wuduk dia kerana dia sapu pada rambut yang tumbuh bukan pada kawasan kepala. Juga tidak sah kalau dia sapu pada rambut yang bila kita lunjurkan dia ke tepi, ke kanan dan ke tepi. Dalam kes orang rambut panjang, rambut dia yang dia lujurkan ke tepi, ke sini atau dia ke sini, maka dia keluar daripada had wajah tadi. Maka dia sapu dekat sini misalnya tu. Sayang nak buat kat atas ni, bila dia wuduk dia pun sapu kat sini. Rambut dia panjang kan? So tak sah, wuduk ini tak sah. Ini wuduk macam ni tak sah. Tak sah. Mestilah dia sapu pada rambut yang tumbuh pada kawasan kepala. Di sini sebab tu dia sebut basuh kepala in case kalau tak ada rambut macam mana? Duk cari rambut. Tak ada lah rambut saya ustaz. Macam mana tu? So dia sapu pada kepala lah. Cukup dia sapu pada kawasan. Kalau tumbuh rambut kat mana? Yang itulah kawasan kepala. Cukuplah. Dia sapu pada kawasan kepala. Bagi kes-kes yang macam dia tak ada rambut dan sebagainya, yalah. Jadi dia sapu pada kawasan kepala. Itu sah. Kalau dia sapu pada kawasan kepala sah. Tapi yang fardu di sini, dia sapu kepala. Kalau dia basuh kepala, itu kata ulama khilafus sunnah, tak sunat dia basuh kepala. Sah. Kita sebut cukup dengan sapu. Kalau dia pergi ambil air, dia cuah semua atas kepala dia, itu berlawanan dengan sunnah. Jadi sah tapi berlawanan dengan sunnah kata fuqaha. Habis baju-baju kita pun basah lah kan bila dia buat macam tu. Jadi kalau sekiranya saya nak bagi makna sapu ni, kalau tangan kita ni ada padanya basahan air, lalu kita pergi letak di sini, kan? Letak aja. Tak ada nak gerakkan macam tu. Allah. Tak ada nak buat gerak macam tu. Letak aja. Air tadi sampai terus ke rambut, cukup sah. Mana kalau kita letak gitu, tak ada nak gerak, kata tak ada buat macam tu. Tak ada. Letak begitu, air sampai, so dah kira sah kata para fuqaha. Yang ni simple sahaja. Simple sahaja. Kenapa sah? Kerana yang menjadi tujuan di sini basahan itu sampai ke kepala. Itu yang dimaksudkan dengannya. Hatta kalau dia tak buat dengan tangan, misal contoh yang kita senang kita sapu tangan tu kan basah, kan?
sapu tangan tu basah kan, yang kita basahkan, yang suci tu yang basah. Kita pun pergi letak sini. Macam mana orang demam tu yang dia basahkan apa tu kain sapu tangan tu. So dia pergi letakkan di rambut dia. Kemudian dia letakkan, dia tinggalkan. So sampai basahan itu di rambut sah. Itu makna sapu tu. Kita nak bagi faham makna sapu tu sah. Baik, selesai tentang rukun yang keempat. Selesai rukun yang keempat, ya, kita sebut tentang rukun yang keempat tadi. Kemudian rukun yang kelima ialah ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Rukun yang kelima bagi wuduk ini ialah membasuh kedua-dua kaki sampai ke buku lali. Fuqaha ni dia detail, dia beri makna. Buku lali ni kata fuqaha, buku lali ni maksudnya dua tulang. Kalau orang tanya apa makna buku lali, dua tulang yang tumbuh pada bahagian sisi kaki bawah. Ni kaki kita ni dia tak masuk dengan paha, betis bawah kita tu kan. Pada sisi sebelah kanan dan kiri tu dia ada tulang tu. Tulang motek tu kan. Yang tu dipanggil buku lali. Dua tulang ini dipanggil buku lali. Baik. Bila kita nak buat wuduk dan bila sampai ke basuh kedua-dua kaki beserta kedua-dua buku lali, maka tak dapat tidak seseorang yang basuh kedua-dua kaki hendaklah dia sampaikan air kepada kedua-dua buku lali. Kalau dia basuh kaki dia tak basuh kedua-dua buku lali dia, wuduk dia tidak sah. Wuduk dia tidak sah. Mesti dia basuh kedua-dua buku lali. Kerana maksud daripada basuh kedua-dua kaki itu beserta kedua-dua buku lali. Mesti kena dengan kedua-dua buku lali. Yang kita cerita basuh kedua-dua kaki ni jika dia tak pakai khuf. Kita negara yang beriklim khatulistiwa, siangnya panas, petangnya hujan. So orang tak pakailah apa dia terpanggil khuf itu. Kan khuf ni kalau pakai panas. Satu lagi kita kalau pakai stokin pun panas. Ya, kita panas, negara kita ni dia iklim panas berpeluh gitu, basah. Macam Mekah, Madinah, Lebanon, Syria, dia panas, kering. Jadi kalau pakai stokin pun dia masih lagi boleh terima. Dia panas kering, dia tidak kata kita ni tak selesa tu pakai stokin paak tu jadi bau dan sebagainya kerana cuaca negara kita ini cuaca yang lembap. Ini saya nak cerita dari sudut kenapa masyarakat kita ni tak ada macam tu. Sebab kalau buat macam tu, hatta orang Arab datang sini mula dia tinggalkan benda-benda tu. Sebab cuaca tempat kita ni macam tu. Jadi khuf ni dia biasanya orang pakai negara-negara yang dia sejuk kan. Ada 4 musim tu. Jadi ada satu musim teramat dia hajatlah kepada pakaian khuf. Khuf ni dia macam kasut yang tak ada tapak tu, yang kulit. Jadi kalau tengok tuan-tuan Google pun tulis khuf, nampak tu lah. Bentuk dia bukan stokin. Dia lebih kuat daripada stokin. Dia bukan macam kasut, dia kurang sikitlah daripada kasut. Dari sudut stamina dia, dari sudut tahan lasak dia tak ada lah macam kasut. Tapi dia menengahi di antara kasut dengan stokin. So kalau nak terjemah ke arah bahasa kita ni, kita panggil kasut khuf lah, senang. Kasut khuf. Jadi ini yang kita sebut ini dalam kes orang tu dia tak pakai khuf. Bagi negara macam kita ni tak pakai khuf lah. Bagi negara yang musim sejuk terutamanya, khuf ni sangat perlu. Kalau dia pijak lantai yang dalam keadaan musim sejuk ni banyak penyakit, boleh datangkan penyakit demam dan sebagainya disebabkan dia pijak lantai yang dia sejuk ni. Jadi kita ni tak berhajat kepada tu. Nak tidur di lantai adalah kita ni kan musim panas ni. Jadi itu cerita tentang pemakaian khuf. Dan di sini kita tak sebut tentang pemakaian khuf kerana nanti akan ada bab khusus bagi orang yang dia tidak
membasuh kedua-dua kakinya kerana dia pakai khuf, maka kita akan lihat nanti syarat-syarat khuf. Jadi bagi orang yang basuh kedua-dua kaki, maka hendaklah sampai ke kedua-dua buku lali. Wajib dia sampaikan kepada kedua-dua buku lali. Apabila kita sebut tentang membasuh kedua-dua kaki, membasuh kedua kaki ini mestilah merangkumi bulu-bulu. Dalam hal ini macam lengan, bulunya tak kisah tebal atau nipis, mesti disampaikan air zahir dan juga batin. Tak boleh basuh zahir macam tu je, bahkan mesti basuh zahir dan juga batin. Maknanya bulu tu dengan kulit sekali kena basuh dan sampaikan air. Itu maknanya. Dan juga kalau kita ada sil'ah ni, misal contoh kita ada tumbuh satu pertumbuhan daging dekat kaki kita, so itu kena sampaikan air juga ketika wuduk. Kalau tumbuh satu jari kaki yang keenam misal contoh, maka kena sampaikan air juga pada jari yang keenam, walaupun dia lembek tak ada tulang, kena sampaikan air juga pada kawasan itu. Kes juga syukuk ni rekahan pada kaki. Kalau tadi rekahan pada lengan tangan, tapak kaki, kadang-kadang orang tu banyak di antara masyarakat ini kaki dia merekah. So kaki merekah ni, air ketika wuduk dia kena hati-hati, dia kena sampaikan air pada kawasan rekahan tersebut. Wajib dia sampaikan air pada kawasan rekahan yang ada pada tapak kaki dia, wajib. Itu wajib, dia kena jaganya. Dia kena jaganya. Dan juga habislah. Ini tentang basuh kedua-dua kaki. Rukun yang terakhir daripada wuduk kita ni, yang fardu, yang keenam dalam wuduk ni, rukun yang keenam iaitu tertib. Iaitu tertib. Di antara rukun-rukun wuduk ialah tertib. Maka tertib ini mestilah berdasarkan apa yang warid dalam Quran. So Al-Quran sebenarnya dia telah meletakkan mana dulu nak didahulukan, mana yang mesti dikemudiankan dalam wuduk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum." Wahai orang-orang beriman, bila kamu nak melakukan salat, basuh wajah dulu. Makna membasuh wajah serta niat ini didahulukan. Niat, kemudian membasuh wajah dengan niat. Wa aydiyakum ilal marafiq. Seterusnya basuh kedua tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Dan sapu kepala-kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuh kedua kaki sampai ke buku lali. So ini susunan dah ada dalam Quran. Jadi susunan tadi yang kita susun tadi, ia daripada susunan Al-Quran. Andaikan orang ni dia kata puas, dah biasa dah buat macam ni, nak buat pembaharuan sedikit, dia pergi basuh kaki dulu, kemudian dia basuh kedua tangan, tak sah. Tak sah kerana dia tak jaga tertib, aturan, susunan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi dia nak kena jagalah bahawa bila dia nak buat wuduk, dia kena ikut susunan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Jangan dia pergi mendahulukan yang patutnya dikemudiankan. Dia pergi basuh muka dulu, dia pergi basuh tangan dulu, baru dia basuh muka. Tak sah daripadanya wuduk. Kemudian istimewa di sini saya nak sebut di sini, tertib ni dia terbahagi kepada dua. Dia ada tertib hakiki, yang ini secara hakiki, macam kita duk buat sekarang ni ialah tertib hakiki. Dan ada tertib takdiri. Takdiri itu maknanya tertib yang diandaikan tertib. Macam mana tu? Misal contoh, in case kita nak mandi di swimming pool ataupun kita mandi di sungai. So sebenarnya kalau di sungai ni kita tak perlu solo tangan, ambil satu-satu. Sebenarnya kita ada, misal contoh kita nak cepat,
Kita siap pakaian elok yang tutup aurah, kemudian kita duduk di tempat yang agak sesuai, suitable, kita terjun. Di sini disyaratkan untuk buat wuduk secara takdiri ini, hendaklah kita terjun bukan kaki dulu, tapi mengarah kepada wajah dahulu. Kita masuk dengan wajah. Maka sampai air kepada wajah, kita kata apa? Nawaitul wudu, sahaja saya berwudu kerana Allah Ta'ala. Masuk dalam air, pun bangun terus. Bangun, pergi ambil tuala, pergi salat. Tuan-tuan keluar daripada swimming pool dalam keadaan telah berwudu. Jadi kalau orang pertikai di sini, mana tertib di situ? Kata ulama, tertib di sini berlaku secara takdiri. Dia panggil anggaran semata-mata. Anggaran semata-mata. Itu dia panggil. Dia ada dua jenis tertib di dalam wudu. Penting juga tu, kita dah mengaji ni. Tuan-tuan kadang-kadang hari Minggu pergi swimming pool, nak solat zuhur misalnya tu, ambil wudu dengan apa yang kita belajar ni. Jangan takutlah, dah mengaji dah ada dalam kitab. Ni ulama Syafi'i sebut. Jangan takut, boleh baca. Bila sampai wajah ke air, nawaitul wudu, sahaja saya berwudu kerana Allah Ta'ala. Sah. Bila dah kita belajar ni, try lah. Tak ada masalah. Ni ada dalam kitab ulama masyhur. Ini masalah ini masyhur, bukan masalah yang tak masyhur. Baik. Kemudian setelah kita membahaskan tentang rukun-rukun wuduk ini, pengarang kitab dia mula nak sebut tentang perkara-perkara sunat dalam wuduk. Ialah kita pertama sekali perlu tahu rukun itu nak bagi sah wuduk kita. Sekarang orang Kelantan kata nak solek lah. Nak solek ni nak bagi comel lah ibadat kita ni. Bila dah sah, kita nak ke arah kesempurnaan salat itu dengan kita buat sunat-sunat wuduk. Oleh kerana itu pengarang kitab dia sebut di sini, wa sunanuhu asyaru khisal. Sunat-sunat di dalam wuduk ni mengikut Imam Abu Suja', kerana ada ulama lain dia bagi lebih lagi daripada ini. Mengikut Imam Abu Suja', sunat-sunat wuduk ni boleh dikira ciri-ciri dia ada 10. Maknanya ada 10 item semuanya, perkara semuanya. Jadi yang pertama kata Imam Abu Suja' itu ialah at-tasmiyah. Iaitu at-tasmiyah. At-tasmiyah ni maknanya bila kita nak mulakan dengan wuduk, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya tasmiyah. Sunat bila kita nak buat wuduk, kita di awal mula wuduk ni kita sebut Bismillah. Itu sunat. Jadi pahala lah tu, rugilah kalau tak buat, kan? Dapat pahala. Paling sempurna tasmiyah kita lengkapkan sedikit lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih dapat banyak lagi pahala. So sekurang-kurangnya tasmiyah ni dia sebut Bismillah, cukup dah. Kalau dia nak sempurna dalam isu tasmiyah ni, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika mana nak baca tasmiyah ini? Ketika dia mula-mula nak buat wudu. Mula dia nak buat wudu. Jadi ketika dia membasuh kedua-dua tangan tu, kan sunat kita basuh kedua-dua tangan dulu kan, sebelum kita basuh muka tu kan. Bimbang tangan kita ni ada najis. Tangan kita tidur, bangun tidur ni kita tak tahu pegang kat mana. Mungkin tangan kita ni menggaru di kawasan yang ada najis. Masa nak basuh tangan itu, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niat dalam hati kita ini sunat. Sunat. Tapi kalau orang itu dia di awal-awal dia tak baca Bismillah dengan sengaja, ataupun dia lupa, misal contoh dia tak baca Bismillah, dia lupa, dia tinggal dengan sengaja, ataupun memang dia lupa baca Bismillah, di tengah-tengah wuduk dia baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Macam mana makan? Kan kalau orang tu dia nak makan, dia baca Bismillah, cukuplah.
sempurnanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan di awal makan itu dia lupa baca bismillah, di tengah-tengah boleh tak dia datangkan bacaan itu, maka dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, yakni sahaja dengan nama Allah dari awal saya duk buat makan ini, dari awal sampai ke akhir. Maknanya kita buat doa, ya Allah berkatkanlah amalan hak saya buat ni, dari awal saya mula hinggalah ke akhir saya buat. Subhanallah, itu cantiknya lah agama kita ini. Ini dalam wuduk tu dikiaskan pada isu makan. Fuqaha dia kiaskan, ini kerja fuqaha lah, kerja mujtahid. Mereka mengkiaskan hak wuduk ini dalam isu makan. Kalau makan tak ingat di awal nak makan tu bismillah, maka di tengah-tengah boleh baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. So dalam wuduk, kalau di awal-awal tak baca bismillah, maka kita boleh datangkan di tengah-tengah aktiviti wuduk kita, kita sebut bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tetapi kalau dah selesai wuduk baru teringat bahawa kita belum baca bismillah, dah habis dah basuh kaki dah, selesai dah, maka kata ulama fatahul mahal, luput dah tempat, dah tak payah lagi nak sibuk-sibuk buat apa lagi. Dah luput tempat dia, dah tak ada dah ruang untuk kamu buat. So habis. Pergi dengan macam itulah. Rugilah, maknanya rugi. Rugi. Maka ini tentang membaca bismillah. Itu sunat. Juga sunat ghaslul kaffaini, membasuh kedua-dua pergelangan tangan ini. Ketika seawal kita, bila kita nak wuduk, kita baca bismillah dulu kan. Baik, kita sebelum kita mula yang fardu tu basuh muka kan. Sebelum tu kita basuh dulu kedua-dua telapak tangan, dua pergelangan tangan. Hukumnya sunat. Maknanya kalau tuan-tuan tak buat ini, sah tak wuduk? Wuduk sah. Wuduk sah. Tapi sunat bila kita nak berwuduk, kita basuh kedua-dua pergelangan tangan, kanan dan juga kiri. Yakni pergelangan tangan daripada kepala jari ni sampai di tengah ni, sini di pergelangan, sebelum lengan bawah. Sebelum lengan bawah. Sunat kita basuh kedua-dua pergelangan tangan ni sebanyak 3 kali sunat. Sunat. Sunat tu jika kita ada teragak-agak di dalam hati kita, suci ke tak suci, ketika itu sunat. Sebelum kita nak masukkan tangan kita ke dalam bekas yang tak cukup 2 kolah, maka sunat terlebih dahulu kita basuh kedua-dua tangan itu jika kita teragak-agak tentang kesucian dia. Adapun kalau kita memang yakin tangan kita ada najis, maka wajib kita basuh kedua-dua tangan kita ni, kedua-dua telapak tangan beda. Kedua-dua telapak tangan ini. Ini kita cerita tentang orang yang nak celup air. Ni kes bukan dengan paip tu. Dia bekas kecil, dia nak celup air dalam bekas yang kecil untuk ambil buat wuduk. Nanti kita akan sebut nanti tentang isu ini dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Sampai di sini kita sampai ke sunat yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum.